Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihadi ila yaumiddin. Allahumma ya fattah, Allahumma ya alim, Allahumma ya khabir, Allahumma ya mubdi, Allahumma ya mu'id, Allahumma aftah alaina futuhal arifin, وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini di bulan Syawal yang menyenangkan ini dan menggembirakan ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sebaik-baik keadaan, baik dari segi fizikalnya dan juga baik dari segi mental dan spiritualnya. Mudah-mudahan dengan puasa yang sudah kita lakukan dan ibadah Ramadan yang kita buat pada bulan lepas, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita dan dilimpahkan rahmat kepada kita. Ketahuilah, hati yang lapang pada bulan Syawal ini menunjukkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan kita untuk kembali melakukan ketaatan. Itu merupakan satu nikmat Allah yang besar juga yang perlu kita syukuri dan kita hargai dan kita jaga. Seoleh itu, saudara fillah yang dikasihi sekalian, sentiasalah berada dalam kebaikan. Dalam hati kita, macam mana kita selalu nak menambah amal soleh kita, peluang-peluang kebaikan yang ada di sekeliling kita, kita boleh beramal dengannya. Kalau kita tak boleh beramal, kita minta, ya Allah, walaupun aku tak boleh melakukan, ya Allah, Engkau bagilah pahala aku dengan niat baik, aku ingin sebenarnya nak melakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu bergantung pada niatnya, maka seseorang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi oleh itu, niat yang baik-baik, penuhi hati kita dengan niat yang baik-baik, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan limpah ruahkan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Selamat datang pada peserta yang baru bergabung, Kak Azizah Jaafar dan juga Anti Samsiah Yaakob. Selamat Hari Raya. Mohon maaf zahir dan batin semua. Jazakumullah khairan kathiran kerana masih mau bergabung dalam majlis ilmu kita ini. Kemudian tak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat sentiasa melaksanakan sunnahnya, mengamalkan ajarannya dan juga menyampaikannya kepada orang-orang yang sudi mendengarkan yang baik daripada Rasulullah SAW. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, sebagaimana saya katakan tadi, perbincangan kita yang lepas terhadap ayat 68 dan 69 daripada surah An-Nahl tidak kita selesaikan lagi. Belum kita selesaikan lagi. Masih ada beberapa perkara yang saya ingin kongsikan, yang mana ini berdasarkan kitab Qutul Qulub karangan Imam Abu Talib Al-Makki yang membincangkan salah satunya iaitu keistimewaan lebah dan kaitannya dengan seorang mukmin. Maka sebelum ni sudah ada 20 poin yang saya kongsikan pada tuan-puan dan kasih sekalian, menjelaskan tentang keistimewaan lebah dan kaitannya dengan seorang mukmin. Ketahuilah, setiap yang kita terangkan tersebut penting untuk kita cuba untuk laksanakan. Kita berusaha untuk mengamalkannya, kerana itu merupakan tanda seorang mukmin.
bukti seorang mukmin, karakter seorang mukmin adalah seperti yang kita sebutkan sebelum ini. So pada pagi ini saya akan sambung menjelaskan poin ke-21 tentang keistimewaan lebah ini. Tuan-puan dikasih sekalian, lebah hanya makan daripada hasil kerja tangan dia sendiri. Ingat, sekali lagi adalah lebah di antara keistimewaannya adalah dia makan dari hasil kerja keras dia. Dia tak akan makan daripada hasil kerja orang lain. Apa yang dia buat, apa yang dia usahakan, dari sanalah dia makan. Dan dia di antara haiwan atau serangga makhluk Allah yang tidak pernah mengambil hak orang lain, makanan orang lain, bahagian orang lain. Jadi dia hanya akan mengambil daripada usaha dia saja. So saudara fillah yang dikasihi sekalian, seorang mukmin bagaimana? Seorang mukmin seperti itu juga. Dia makan daripada hasil kerja dia sendiri, dari usaha dia sendiri. Dan dia tak akan mengambil hak orang lain, tidak akan mengambil harta orang lain, bahkan tak teringin pun kepada apa yang ada di tangan orang lain, apa yang dimiliki orang lain. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, izhad ataupun zuhudlah kamu dengan apa yang di tangan manusia, takun aghnan nas. Atau kama qal. Kata Rasulullah SAW, jadilah kamu zuhud, artinya tidak menginginkan apa yang ada di tangan orang lain. Kamu akan menjadi orang paling kaya nanti. Orang paling paling dihormati nanti. Jadi apa yang ada di tangan orang, tak payah nak fikir. Aku nak dapat macam orang dapat. Orang mukmin dia yakin dia ada bahagian sendiri. Ingat, kita dah bincang sebelum ni tentang takdir, kan? Takdir kita sudah ada, bahagian kita sudah ada. So oleh itu kita bersedia untuk menerima apa yang Allah bagi, dan kita meyakini bahawa setiap yang Allah bagi itu adalah yang terbaik bagi kita. Jadi zuhudlah kamu dengan apa yang ada di tangan orang, maka kamu akan menjadi orang paling kaya. Dengan demikian kita tidak akan menginginkan banyak perkara. Orang akan merasa miskin bila tuan-puan, apabila nampak orang tukar baju baru, kan? Aku nak seperti baju baru dia pula. Tukar kasut baru, nak kasut baru pula. Jadi menginginkan apa yang diinginkan orang menyebabkan kita penat. Penat nak kejar dia, penat nak raih dia, kan? Jadi apabila kita merasa bahawa apa yang ada pada diri kita itu adalah yang terbaik, inilah yang nama dia tuan-puan, qanaah. Qanaah. Kak Kalsum, bagaimana dengan sistem upline dan downline? Okey. Ini dalam bisnis, iaitu MLM, upline dan downline. Tuan-puan dikasih sekalian, saya secara asasnya dalam bidang ekonomi Islam, saya belajar, tapi bukan bidang utama saya, tetapi saya tahulah. Tuan-puan dikasih sekalian, mengenai upline dan downline, tuan-puan, kita tahu bahawasanya sistem upline dan downline yang betul, ini kita lihat berdasarkan sistem upline downline yang betul, dia ada yang ikut syarak, ada yang kita tahu, ada yang tak ikut syarak, yang memang hanya memperkudakan downline dia. Ini ada yang tak betul. Yang betulnya apa? Yang betul sistem upline dan downline adalah apabila masing-masing itu berusaha. Dan kita tahu bahawasanya upline, kenapa dia naik, dia berada di atas? Karena dia mula lebih awal dan berusaha lebih keras, maka dengan itu dia dapat dia jadi lebih tinggi lagi. Jarang kita jumpa tuan-puan ada yang tiba-tiba jadi upline, tuan-puan,
tanpa usaha. Ini jarang. Biasanya adalah dengan usaha keras juga. Dan saya kenal ada orang-orang yang dalam bisnes bidang ni tuan-puan, ada orang struggle, ada orang susah-susah juga. Ya, berhadapan dengan perkara-perkara yang orang biasa mungkin patah semangat, ya kan? Tak berani dah buat tu. Dia berani buat. Maka jadilah dia leader-leader, pemimpin-pemimpin di bidang mereka itu. Maka bagi saya adalah saya hargai karena apa? Karena memang dia usaha juga. Dia berusaha dari awal. Dan sebab dia berusaha keras dari awal tersebut, satu hari dia akan menikmati hasil kerja dia tersebut. Yang mana nanti dia buat sikit saja, ya kan? Dia dah dapat banyak dah. Jadi ingat tuan-puan dan kasih sekalian, kadang-kadang sistem MLM itu membantu kita untuk memahami sistem Allah pun ada seperti itu juga. Yang mana tuan-puan, kita kerja keras dulu di dunia ini. Kerja keras. Ya. Dan lepas kita di akhirat macam mana? Kita duduk goyang kaki je lagi. Ya. Sistem kita yang berjalan. Yang mana balasan-balasan daripada pahala yang kita buat, itu akan kita raih. Jadi, kalau sistem upline yang bermula dengan semuanya ya, sama, ya, semua mencari orang, ya kan, menjual barang, ya kan, dan ada barang yang dijual, ya, kadang-kadang ada yang tipu, ya kan. Jadi saya di sini menggarisbawahi adalah kalau sistem upline dan downline yang betul, maka semua akan berusaha. Ya. Baik, tuan-puan dikasih sekalian. Jadi kembali kita pada perbincangan kita. Tak apa tuan-puan, tuan-puan ada soalan, bagus. Kita cuba untuk santai sikit pada kuliah-kuliah kita yang akan datang ni. Kalau tuan-puan ada soalan dan saya mampu menjawabnya, saya akan cuba jawab. Mana yang saya tak mampu, saya minta maaf. Saya akan kata saya tak tahu. Baik, tuan-puan dikasih sekalian. Kembali kita. Jadi, lebah adalah makhluk Allah yang memang hanya akan bekerja daripada hasil jerih payah dia sendiri. Dari usahanya sendiri. Dan tuan-puan dikasih sekalian, ketika itu juga orang beriman adalah dia bekerja dan dia akan mengambil daripada hasil kerja dia tersebut, dan dia tak akan ambil daripada orang lain, dan dia tak akan meminta-minta. Ya, sehingga Allah dalam surah Al-Baqarah ada menyebutkan tentang itu, ada orang-orang yang beriman ni kadang-kadang karena dia susah tuan-puan, dan dia tak cerita. Maka orang yang susah ini dalam Islam ada dua kategori tuan-puan. Ya, cuba tuan-puan tengok surah Al-Baqarah. Ya. Buka surah Al-Baqarah ayat 273. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 273. Kata Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi. Ya. Surah Al-Baqarah ayat berapa? 273. Bagi orang-orang fakir. Infak itu diantaranya adalah diberikan kepada orang fakir. Orang fakir, ada dua kategori orang fakir tuan-puan. Satu nama dia adalah sa'il. Kategori pertama adalah orang fakir namanya sa'il. Yang kedua adalah mahrum. Sa'il apa dia tuan-puan? Orang fakir yang meminta-minta. Dia tunjukkan memang dia tak ada. Lalu dia datang, saya susahlah, boleh tolong saya tak? Itu nama dia sa'il. Ketahuilah tuan-puan, ada kategori orang fakir kedua nama dia mahrum. Mahrum ini apa dia tuan-puan? Orang fakir yang dia miskin dan dia tidak meminta-minta. Ini yang disebutkan oleh Allah pada ayat ini, yang mana kalau tuan-puan ada sedekah, ada infak yang tuan-puan nak bagi adalah di antaranya jangan lupa yang mahrum ini, yang tak meminta-minta ni. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan apa yang kamu infakkan itu adalah untuk orang fakir yang terhalang usahanya kerana jihad di jalan Allah. Karena dia melaksanakan kerja-kerja di jalan Allah, kadang-kadang dia tak dapat rezeki. Ya,
tak dapat bekerja seperti mana biasanya. Ya. Dan tuan-puan tahu, kadang-kadang orang ada komplain, ustaz-ustaz ni mengajar je. Ya kan? Jadi, di antaranya kata Allah adalah bagi orang yang terhalang daripada berusaha karena jihad di jalan Allah, karena usaha-usaha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. Maksudnya tak ada kerjaya khas dia tu. Ya. Dia tak berniaga, dia tak ada bisnes, ya kan? Karena sibuknya berdakwah, sibuknya bekerja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang ini tuan-puan, orang lain tak tahu bahawa dia itu susah. Saya kenal tuan-puan, ada ustaz-ustaz yang dhaif tuan-puan, yang susah. Dan orang tak perasan dia susah. Sebab apa? Dia tak minta-minta tuan-puan. Orang lain tidak tahu, menyangka bahawa mereka adalah orang kaya kerana mereka menjaga diri daripada meminta-minta. Dia tak minta. Dia diam. Dia lebih banyak mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tenang saja. Ya. Tapi Rasulullah SAW, kalau zaman Rasulullah kenal tu, ya, engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta-minta secara paksa pada orang lain. Dia tak meminta. Ya. Kan setengah orang meminta dengan, bagilah. Tak bagi, dia ikut lagi kita. Tolonglah sikit encik, dia kata. Ya kan? Ada orang seperti itu. Itu nama dia Sa'il, nama dia. Yang Sa'il ni tuan-puan bagi juga. Bagilah. Tapi jangan lupa untuk memberi kepada yang fuqara, yang tak meminta-minta ni. Orang miskin yang dianggap mahrum tadi tu. Dia tak boleh bekerja. Dia tak boleh disebabkan faktor-faktor tertentu. Kadang-kadang ada juga orang yang memang kurang upaya, tuan-puan, dan dia tak meminta-minta. Orang rasa dia cukup je. Maka sebenarnya tuan-puan boleh bagi infak pada tuan-puan pada mereka ini. Dan orang mukmin seperti itu, nak meminta secara terang-terangan, secara paksa apatah lagi, dia tak akan buat. Tapi kalau orang bagi, dia terima. Alhamdulillah. Dia anggap itu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Selamat datang pada Kak Haminah Hamzah. Ahlan wa sahlan. Selamat bergabung. Baik. Jadi, tuan-puan dikasih sekalian, orang fakir ada dua kategori. Satu apa dia tu? Fakir sa'il. Yang kedua apa? Mahrum. Maka Allah Subhanahu Wa Taala surah Ma'arij ayat 25 Kak Rofiah. Ya, surah Ma'arij pun ada menjelaskan tentang ini, iaitu lisa'ili wal mahrum, ya. Yang mana orang yang bertakwa, orang yang akan merasakan ketenangan dalam hidupnya, yang dapat khusyuk dalam hidupnya, dia akan memberikan sebahagian hartanya kepada siapa itu? Lisa'ili wal mahrum, ya. Orang meminta-minta, dan satu adalah mahrum, orang yang tak meminta-minta ni. Menurut sebagian tafsir, tuan-puan, mahrum ini adalah orang tak meminta-minta. Dia miskin tapi dia tak minta-minta. Ya. Ada tafsiran lain terhadap orang mahrum ini, ya. Orang yang tak ada pendapatan apa-apa. Di antaranya orang diisytihar bankrupt, ya kan? Sehingga sebabkan bankrupt dia tak boleh buat apa-apa lagi dah. Tuan-puan boleh support dia, bagi sebahagian daripada harta tuan-puan tersebut, ya. Jadi ini dia. Jadi sifat ini yang kita nak jelaskan, iaitu sifat orang beriman tersebut, dia akan berusaha sendiri dulu. Sedaya upaya dia, apa yang dia dapat dari usaha tersebut, itulah yang akan dia nikmati. Ya. Dan dia tidak terfikir nak mengharapkan orang, ya. Dia cuba untuk kawal diri itu. Nama dia ta'afuf, nama dia. Jaga diri dia daripada meminta-minta. Okey? Itu poin kita yang ke-21. Poin kita yang ke-22, ya. Apa yang dia buat lebah ketika tak ada makanan padanya? Ya. Adakah lebah akan pergi kepada lebah yang lain, masuk ke sarang lebah yang lain untuk mencari makan? Tidak, ya. Maka
lebah ketika tak ada yang dia makan, maka dia akan berpuasa. Dia hanya akan duduk di sarang dia saja. Apa yang boleh dia makan di sarang tersebut, dia makan. Ya. Jika tidak, dia akan tahan lapar. Kalau tak ada, dia tahan lapar. Dia berpuasa. Ya. Dia tak akan kacau punya orang. Sampai curi punya orang tak ada. Ini izzah ataupun kemuliaan lebah ni, tuan-puan. Dia takkan meminta. Dia usaha untuk tahan diri dia. Apa yang boleh ada, itulah alhamdulillah. Dia akan makanlah apa yang ada. Kalau dalam tabungan masih ada, dia ambil tabungan dulu. Ya? Ini dia sifat orang, iaitu sifat lebah, tuan-puan. Demikian juga dengan seorang mukmin. Betapapun ia memerlukan bahan makan, ia tidak akan datang ke rumah orang lain untuk meminta-minta. Ia tidak akan berani mengambil milik orang lain secara paksa atau melalui kekerasan. Betapapun susahnya ia mendapatkan bahan makanan tersebut. Ya, jika ada orang memberi dengan sukarela, maka dia akan terima. Ya. So, tuan-puan dan kasih sekalian, ini sifat orang mukmin berdasarkan kepada, jadi dia hanya makan daripada apa yang ada dan dia tidak akan mengambil punya orang lain. Ya. Jadi poin ke-21 adalah dia makan dari usaha dia sendiri. Yang poin ke-22 berarti dia tahan lapar. Kalau dia tak ada, dia tahan lapar. Dia tak akan minta. Dia tak akan ambil barang orang lain. Dia cuba untuk bertahan. Apa ada. Dan dia akan bekerja dan kemudian memohon, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dilapangkan rezeki dia, dimudahkan. InsyaAllah, kalau dia ikhlas, tuan-puan, kalau ada je lah. Ada je lah. Tuan-tuan, perempuan sekalian, saya sendiri kadang-kadang, tuan-puan, ya Allah, maha kayanya Allah. Saya yakin Allah maha kaya. Dan saya di antara tuan-puan yang saya bersyukur pada Allah, saya tak pernah sampai, tuan-puan, nak kosong betul-betul. Allah ada je lah tolong. Tanpa terasa, ada bantuan, tuan-puan. Ada kerja yang boleh buat, ini boleh buat, tuan-puan. Jadi, kalau kita ikhlas pada Allah Subhanahu, Allah akan hantar bantuan. Allah akan berikan pertolongan kita. Kita tak akan sampai susah, kelaparan. Selagi hidup, kita pasti akan ada bahagian kita. Tak akan ada nama dia, betul-betul kelaparan. Melainkan memang sifat malas kita sendirilah. Kalau kita berusaha, maka Rasulullah SAW mengumpamakan seorang mukmin itu seperti burung juga, kan? Dalam bertawakal seperti burung. Tawakal burung macam mana? Kalau dia datang pagi, dia bangun pagi. Bangun pagi. Dia kejutkan orang lagi, dia kan? Manusia untuk bangun. Puan perasan tak? Bangunnya kita, burung dah bangun dah dulu. Kemudian habis dah pagi tersebut, tuan-puan, dia berkicau di pokok, kan? Apa tu kicauan itu? Kicauan itu salat. Salat burung, tuan-puan, itulah kicauan itu. Dia bertasbih. Kemudian lepas tu dia terbang. Dia terbang mencari makanan ke merata. Ketika saya duduk di Sungai Buloh, tuan-puan, saya nampak, saya perasan tu. Petang tu, mesti ada sesuatu di mulut dia. Saya nampak. Ada di mulut dia. Dia dah simpan dah tu. Untuk dia makan. Untuk dibawa kepada anak dia. Masya Allah, tuan-puan. Seperti itu juga orang beriman. Orang beriman, dia akan keluar. Dia akan berusaha buat sesuatu. Pada PKP ni, tak boleh buat pergi keluar, kan? Dia buatlah sesuatu. Tuan-puan, saya buat live ni salah satu usaha Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarkan ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita rezeki yang kita tak sangka-sangka. Baik, seoleh itu, tuan-puan, mukmin seperti lebah yang mana dia kalau tak ada, dia tahan diri. Dia akan cuba untuk berpuasa. Dan kita diajar untuk berpuasa pada Ramadan ini, salah satunya adalah untuk kita ketika berhadapan dengan kesusahan, kita boleh juga berpuasa. Kak Hanimah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya boleh? Keberkatan pelaburan jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Okey, Kak.
pelaburan pada asasnya kalau dia patuh syariah, syariah compliant, maka ia merupakan pelabuhan yang sah dan insya-Allah berkah, asalkan syaratnya adalah patuh syariah. Maka tuan-puan melabur di kaunter-kaunter stock market yang dibenarkan ataupun pada unit trust, kan? Maka tuan-puan letakkan, dan tuan-puan niat tuan-puan ketika melabur adalah jangan niat menyimpan, tahu. Niat kita berniaga. Sebab itu adalah perniagaan. Tuan-puan mengharapkan untung, mengharapkan pulangan. Dapatkan apa? Insya-Allah, itu adalah halal dan rezeki yang daripadanya adalah halal. Ingat saya cerita pada tuan-puan dan kasih sekalian kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia mencadangkan kepada kerajaan Mesir untuk membahagi pendapatan negaranya kepada beberapa bahagian. Sebahagiannya digunakan untuk makanan harian, sebahagiannya disimpan untuk jangka berapa. Jangka pendeknya adalah untuk beberapa bulan, kan. Jangka menengahnya itu 7 tahun. Jangka panjangnya di antaranya adalah sampai 14 tahun, sampai 20 tahun, kan. Jadi secara asasnya apabila pelaburan ataupun investment tersebut dalam investment yang patuh syariah, insya-Allah ada kebaikannya dan ada keberkatan, insya-Allah. Tapi jangan lupa, apabila tuan-puan dah melabur, dan tuan-puan perlu keluarkan zakat di sana. Sebab tuan-puan berniaga, di antara kunci keberkatannya adalah bahawa kita kena mengeluarkan zakatnya. Tuan-puan perlu bersedekah. Sebab datangnya keberkatan dan kebaikan daripada harta kita adalah apabila kita sedekahkan. Apabila zakatnya kita bayar. InsyaAllah, tak ada masalah. Tuan-puan berniagalah apapun asalkan halal. Yang pada harta Allah minta selalu apa, tuan-puan? Tu'tuz zakah. Bayar zakat. Kamu bayar zakat, khalas. Kamu lepas. Jangan ada rasa takut lagi. Tapi awak simpan, awak berniaga, tapi tak keluar zakat dia, memang problem. Berniagalah apapun juga. Kalau awak tak keluarkan zakat, ini adalah kunci kepada kehancuran. Punca kepada kebinasaan harta tersebut. Jadi, nak berkah harta, kena ada zakat dia. Kena ada sedekah dia. Barulah akan berkah kepada kita. So oleh itu jawapan saya Kak Hanimas. Jadi dari segi pelaburan tak ada masalah apabila patuh syariah, tetapi keberkatan itu diraih ketika kita kongsi tadi tu, tahu. Sebagaimana ilmu yang saya ada, tuan-puan dan sekalian, keberkahannya pada apa, tuan-puan? Pada waktu saya kongsi, saya ajarkan. Berkah ini apa maksudnya tu? Dengan sedikit kita dapat balasan banyak. Dengan sedikit kita dapat balasan banyak. Mungkin kita sedikit ilmu, tetapi tuan-puan, dengan kita kongsi itu banyak balasan untuk kita. Jadi harta kita mungkin sikit, lalu kita kongsikan, jadi berkah kat sana. Okey, Kak Animas, Alhamdulillah. Mudah-mudahan apapun pelaburan yang dibuat nanti mendatangkan keuntungan yang boleh digunakan. Salah satu keuntungan itu adalah untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-puan dikasih sekalian. Kita masuk pada poin yang ke-23, tuan-puan. Di antara keistimewaan lebah lagi adalah bahawa lebah ini tidak bekerja, tidak berbuat ikut suka hati sendiri. Lebah apabila dia bekerja, maka dia akan mengambil pandangan, mengambil pendapat daripada orang-orang yang bertanggungjawab, iaitu di antaranya ratu dia. Sebelum itu, sebelum saya sambung, Kak Syarifah Fatimah kata kalau kita invest tapi tak untung, mesti zakat ke Ustaz? Okey. Invest
tak untung. Ya. Baik, hal ini saya KIV dulu Kak Sharifah. Saya akan cuba baca lebih lanjut. Sebenarnya saya kata pada tuan-puan dan sekalian, bidang ekonomi bukan bidang saya. Saya bidang tafsir bahasa Arab, tuan-puan dan sekalian. Maka untuk jawapan yang lebih tepat, saya perlu merujuk dahulu, ya Kak? Lebih dalam nanti. Sebab ini secara asasnya nantilah kita bincang. Saya akan jawab nanti Kak Sharifah Fatimah. Baik, tuan-puan dan sekalian, kita kembali pada poin kita yang 23. Iaitu lebah apabila dia bekerja, apabila dia berbuat, dia mengikut arahan. Ya. Mengikut kepada SOP yang telah ditetapkan oleh, kita tahu, queen. Ya. Pada lebah, queen yang berkuasa, yang memimpinnya. Raja dia adalah queen. Ya kan? So, tuan-puan dikasih sekalian, orang beriman macam mana, tuan-puan? Dia ketika bekerja dan berbuat juga berdasarkan kepada SOP Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? SOP yang telah ditetapkan. Maka dia seorang yang patuh, tuan-puan. Ya? Bukan rebel, ya kan? Bukan seorang yang nak melanggar, nak melawan je. Ya? Tapi dia adalah seorang yang patuh, seorang yang baik. Ya? Dia akan ikut arahan. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, apa yang Rasulullah SAW telah tentukan. Bahkan nanti kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah tidak tetapkan, tapi ditetapkan oleh para pemimpinnya dan pemimpin-pemimpin yang taat, yang menginginkan kebaikan kepada umatnya, kepada masyarakatnya, maka dia taat, dia laksanakan. Ketahuilah tuan-puan dan saudara, apabila kita melaksanakan ketentuan dan ketetapan pemimpin yang tidak zalim, yang tidak bercanggah dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, arti kata tak mengajak kepada maksiat, maka kita laksanakan, tuan-puan. Itu termasuk ibadah. Kita akan berpahala daripada tersebut. Sekarang ni contoh dia, tuan-puan. Apabila kerajaan menetapkan bahawa kita stay at home, dia kata, jangan keluar. Ya? Dan ketahuilah, tuan-puan, apabila kita mengikut arahan tersebut sebagai tanda taat kita kepada pemimpin, sebab Allah yang arahkan kita untuk taat kepada pemimpin dan juga Rasulnya, maka insya-Allah adalah ibadah. Jadi seorang mukmin bukan berbuat suka hati dia saja, ya. Dia akan berusaha berbuat sesuatu, melakukan sesuatu ikut panduan-panduan yang sudah ada, terutama daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga apabila dia berhadapan dengan satu isu, pertama dia akan refer dahulu kepada Al-Quran, kepada sunnah, dan kepada ketetapan Allah dan Rasulnya. Jadi ketetapan ulama juga. Jadi saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini sifat dia. Ya, sifat dia bukan buat suka hati. Dia memang terikat. Jangan anggap bahawasanya kita di dunia ini bebas. Setengah orang kata adalah kita bebas nak buat. Memang kita bebas, tapi setiap kebebasan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ramai orang, tuan-puan dan kasih sekalian, yang menyebabkan dia bersikap seperti itu adalah kerana ikut hawa nafsu. Ya? Maka dia mengetepikan ketentuan-ketentuan Allah, ketentuan-ketentuan Rasulullah SAW, yang akhirnya nanti ketahuilah ketika kita melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, mudarat pada diri kita sendiri. Mudarat pada orang itu sendiri. Ya? Maka Allah Subhanahu Wa mengingatkan, segala bencana yang berlaku di muka bumi ini, punca dia siapa? Tangan manusia itu sendiri. Tangan yang mana itu? Tangan yang tidak mengikuti aturan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Ahlan wa sahlan Haji Bashar, nampak sibuk, lambat join. Okey, alhamdulillah, tak apa. Yang penting dapat kembali bersama-sama dalam majlis ilmu kita ini. Baik. So oleh itu, tuan-puan dan kasih sekalian, seorang mukmin dalam apapun tindakan dan perbuatan yang dia lakukan, dia cuba untuk mengikut SOP Allah Subhanahu Wa Taala. SOP yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam SOP Allah Subhanahu Wa Taala ada yang harus, ada yang haram, ada yang digalakkan, ada yang
tidak digalakkan, maka kita ambil itu sebagai panduan kita. Dan itu ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka semakin orang memahami sunnah dan cuba untuk mempraktiskannya, maka orang itu semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia dianggap sebagai mukmin yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu poin yang ke-23 tuan-puan dan sekalian, iaitu yang mana lebah makhluk Allah yang patuh ikut arahan pemimpinnya. Demikian juga mukmin yang baik adalah mukmin yang taat kepada pemimpinnya. Baik, tuan-puan dikasih sekalian. Poin yang ke-24. Ya. Iaitu di antara yang dilakukan lebah, tuan-puan dikasih sekalian, apabila dia dah masuk ke dalam sarangnya dan dia mahu membuat kerja-kerja yang ada di dalam sarangnya, seperti menyelesaikan bilik dia, ruangannya, dan juga adalah nak mengeluarkan madu, kan? Apa yang dilakukan oleh lebah, tuan-puan? Lebah ni dia akan pastikan tutup semua pintu-pintu, semua mana-mana yang terbuka. Mana yang terbuka dia akan tutup dulu. Lepas itulah baru dia akan mengeluarkan madunya, melakukan perkara produktif dia, tuan-puan. Ya? Kata ulama, tuan-puan dan kasih sekalian, mukmin macam mana? Mukmin pun macam tu juga. Kalau dia dah balik ke rumah, tuan-puan kasih sekalian, maka dia tutup pintu-pintu yang boleh mendatangkan fitnah kepada rumahnya. Dia akan jaga agar amalan yang ada dalam rumahnya itu tidak keluar. Cukuplah diri dia dan keluarga dia saja yang tahu apa yang dia buat. Dan tahu, tuan-puan, fitnah zaman sekarang adalah yang mana amalan patutnya kita sembunyikan, kita senyap-senyapkan, sekarang ini dah terdedah pada keluar. Kak Animas ada soalan lagi, Ustaz. Ada ketikanya bila kita cuba nak ikut SOP yang Allah tetapkan, tapi ada kalanya terlalu susah nak dapat kerjasama manusia. Manusia memperlekehkan kita dari sudut hukum, macam mana tu, Ustaz? Itulah dugaannya, Kak, ya. Ya. Memang ketika kita ikut SOP Allah Subhanahu wa taala akan banyak dugaan yang kita dapat. Ketahuilah di antara amalan yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah nilai yang banyak cabarannya, banyak dugaannya. Apabila kita istiqamah dalam melaksanakan tersebut, ketahuilah pahala yang akan kita dapat tak sama dengan amalan yang senang-senang. Ya, amalan yang semua orang redha saja, kan? Orang baik je dengan kita. Orang tak pernah pun perkatakan apa yang kita buat. Ketahuilah, tuan-puan, itu tak sama dengan amalan yang kita tegakkan di atas syariat Allah dan kita diduga dengan itu. Itu namanya jihad di jalan Allah sebenarnya. Ya. Ketahuilah itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggap saja ketika kita berhadapan dengan dugaan-dugaan yang mana ketika kita melaksanakan SOP Allah Subhanahu wa taala, diduga itu cara Allah nak bagi aku ganjaran lebih hebat lagi. Be positif maksud tu. Ya Allah, bagi aku sabar pada masa tu. Afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, beri aku kesabaran, kuatkan pendirian aku. Jangan aku goyah pula disebabkan oleh dugaan ini, Allah. Dan tolong aku, ya Allah. Tolong. Ini yang perlu kita ambil sikap. So, tuan-puan dikasih sekalian, selagi tuan-puan boleh menegakkan, lakukan. Kalau memang tuan-puan rasa tidak mampu juga, tuan-puan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya sudah cuba untuk laksanakannya, Allah. Ini yang saya mampu. Ingat, Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kita berdasarkan kepada kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala kata dalam surah Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sesuai kemampuan kamu. Mana yang tak mampu,
terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu dia. So, tuan-puan dan kasih sekalian. Jadi poin kita yang ke-24, tuan-puan dan kasih sekalian. Jadi lebah baru akan memulai aktiviti produktif dia di dalam rumahnya dengan menutup segala pintu-pintu. Ya, segala ruang-ruang yang boleh menyebabkan ada gangguan. Ya. So, tuan-puan dan kasih zaman kita sekarang macam mana? Dalam arti kata, tuan-puan, ini menguatkan lagi kepada prinsip menyembunyikan apa yang kita lakukan. Okay? Kalau boleh apa yang kita buat di rumah tersebut, terutama amal soleh, tuan-puan dan kasih sekalian, yang memang kita nak tujuan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kalau boleh sembunyikan, sembunyikan. Ya? Tapi Ustaz, nanti orang tengok saya, orang ni malas, tak buat apa-apa. Don't care lah apa orang kata. Yang kita nak Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita buat. Kita bukan mengharapkan penilaian manusia. Di sini akan diuji keikhlasan kita, tuan-puan. Kalau orang ikhlas, tuan-puan kasih sekalian, maka orang puji ke tak puji, dia tak kisah. Dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang akan anggap saya ni orang yang tak buat apa-apa, di rumah tidur je. Biarlah. Maka ada keluar sekarang ni kan, selfie sedang baca Quran, selfie. Okey. Tuan-puan, apabila tuan-puan betulkan niat. Betulkan niat tuan-puan untuk mengajak orang boleh saja. Sebagaimana saya kata pada sebelum ini, sebenarnya kita tak boleh terus memberi satu kesimpulan bahawa ketika orang menampakkan amal solehnya dan kita kata dia adalah tak ikhlas, dia riak. Jangan saya minta tuan-puan jangan terlalu cepat buat kesimpulan seperti itu. Tetapi kalau boleh, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kamu sembunyikan, sembunyikan. Apa yang kamu buat dekat rumah, dah khalas. Macam mana Ustaz? Kalau saya share gambar saya memasak, terutama kaum ibu, kan? Apa hukum dia Ustaz? Tuan-puan dikasih sekalian, bergantung niat tuan-puan tadi tu. Niatkan betul-betul adalah ketika, ingat, matlamat kita ketika kita share sesuatu adalah nak bagi orang buat kerja yang baik juga. Kalau tuan-puan untuk memotivasi, it's okay. Dia kata, ataupun tuan nak mengajar, kan? Saya nak mengajar macam mana cara masak nasi biryani. Kan? Maka tuan-puan buat video, tuan-puan share, kan? It's okay. Mudah-mudahan dengan itu tuan-puan dapat manfaat, iaitu daripada segi orang meniru apa yang tuan-puan buat dan mereka melakukannya juga. So, tuan-puan kasih sekalian. Jadi, pada prinsipnya, selagi boleh sembunyikan, lagi bagus. Ulama sepakat macam tu. Amal soleh, amal baik, selagi boleh disembunyikan, sembunyikan. Sebab apa? Dia lagi selamat daripada gangguan syaitan. Hati kita akan mudah untuk lebih ikhlas lagi. Ketahuilah ciri khas amalan yang tinggi di sisi Allah apa dia tu? Amalan yang tinggi di sisi Allah adalah yang paling ikhlas, yang paling bersih, paling murni. Ya, betul Haji Bashar. Kita mesti sentiasa baik sangka. Betul. Saya nak ajak tuan-puan berbaik sangkalah dengan apa orang buat di sekeliling kita. Apatah lagi perkara tersebut bukanlah perkara haram. Dia perkara harus saja. Dia share gambar makanan, kan. Maka orang ada kutuk juga. Apa ni cerita makanan masa orang susah sekarang ni. Tuan-puan dan sekalian, biarlah diorang. Yang penting kita jangan buat. Kalau kita rasa bahawa itu tak baik, kita stop for ourselves. Sayangnya tuan-puan, dia kutuk orang lain, share buat ini, tuan-puan. Lepas tu dia buat hal yang sama. Ini yang tak kena. Yang tak kena ni adalah awak berkata tak sama dengan apa yang awak buat. Ingat dalam surah Saf, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tak buat?
Lepas tu atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab dalam surah Al-Baqarah. Kamu suruh orang buat tapi awak tak buat. Kamu halang orang buat tapi awak buat. Ya? Dalam syair Arab ada arun alaika in fa'alta azim. Aib bagi kamu, kamu larang orang, kamu buat sendiri. Itu adalah satu perkara yang besar. Ya? So, baik tuan-puan dan kasih sekalian. Jadi itu, ya Kak Sharifah, insya-Allah saya harap tuan-puan dan kasih sekalian berbaik sangka. Berbaik sangka dengan orang-orang di sekeliling kita. Jangan terlalu cepat untuk judge. Untuk menghukum orang, menilai orang. Orang ini tak ikhlas, orang ini hati busuk, kan? Itu selalu tak tuan-puan dengar di sekeliling tuan-puan. Ketahuilah, itu bukan ciri khas orang beriman. Ciri khas orang beriman, dia hisap diri dia dulu. Okey, Kak Zarina, kadang kita share posting makanan tu agar orang lain dapat idea nak masak. Yes, itulah salah satunya. Kita tengok, ya. Ini di antara perkara yang baik sangka, ya kan? Ya betul. Kadang-kadang tuan-puan ni, ada orang tak fikir apa benda aku nak masak hari ini, dia kata. Ya? Dia tak ada idea. Itu berlaku pada ramai orang. Ya? Terutama ibu-ibu, ya kan? Pening kepala. Nak masak apa hari ni? Maka ada kawan ketika itu masak ayam gulai kari, ya kan? Masak kari sedap nampak, dia kata. Ada pun nak masak. Maka oleh itu, tuan-puan kasih sekalian, yang perlu kita perbaiki ketika berlaku perkara yang tak sesuai kita adalah itu kita hisap. Betulkan hati kita dulu. Kadang-kadang yang menyebabkan kita masalah sekeliling kita, tuan-tuan, hati kita sendiri yang masalah. Sehingga semua nampak tak betul je. Ini tak betul, ini tak betul. Sebenarnya yang tak betul tu kita. Hati kita. Ya? Jadi, oleh itu betulkan diri kita dulu. Aku ni tak suka sebabkan aku dengki ke, aku macam mana, ya kan? Dan majoriti kalau tuan-puan perhati, dia sebenarnya masalah hati kita sendiri. So, oleh itu perbaiki hati kita. Betulkan hati kita. Baik, tuan-puan dan kasih sekalian, kita dah 9.30 tuan-puan. Tak apa, kita setakat ni dulu. Nampaknya kita akan bincang sikit-sikit. Tuan-puan boleh bertanya. Yes, apa-apa pun Kak Salma, bergantung pada hati dan niat kita, ya. Niat kita apa kita nak buat. So, jangan kisah dengan penilaian. Ketika niat tuan-puan betul, tuan-puan strict dengan niat tu. Ya Allah, aku nak buat ni. Orang cakap apa pun, hentaklah. Dengan syarat baik, apa yang tuan-puan niatkan tu, yang tuan-puan buat tersebut adalah baik. Saya dulu, tuan-puan dan kisah, di antara yang sebenarnya tak mau online ni. Tak mau, takut nak keluar-keluar ini, tampil-tampil ni, tuan-puan. Secara peribadi saya memang, kalau orang psikologi kata adalah saya ni adalah orang introvert, tuan-puan. Dia fikir diri, banyak benda pertimbangkan, kan. Dan susah nak maju ke hadapan sebenarnya, ya. Di antaranya perasaan, ya Allah, kalau aku nanti macam mana nanti, ya kan? Takut hati ni tak boleh nak ikhlas, tak jaga, so tuan-puan dan saya, kalau saya buat macam tu juga, saya tak boleh produktif. Apalagi zaman PKP ni, kan, saya tak boleh mengajar, kan. Saya tak boleh berkongsi ilmu. Ya Allah, saya terasa dalam diri saya, ya Allah, sayang sangatlah, ya Allah, ya. Maka zaman sudah berubah, ya. Mau tak mau, saya kena ikut peredaran zaman. Maka itulah saya buat live bermula pada Ramadan, ya. Dan sebenarnya dalam hati saya takut. Tu maka saya buat grup, tuan-puan dan kasih sekalian, ya. Saya harap dengan grup ini tak adalah terbuka, ya kan. Tapi kalau dok fikir sekarang ni, mungkin kalau sebab mukmin yang baik macam mana, dia yang paling banyak manfaatnya, kan. Maka saya terfikir kalau benda baik, ya kan. Dan alhamdulillah kita praktis di sini, tuan-puan dan kawan. Ada masanya mungkin saya buka pada lebih umum lagi, mungkin dekat
personal FB saya buat live nanti. Mudah-mudahan ya, dengan latihan training pada grup ya kan, saya dapat tiada tujuan saya adalah melainkan untuk apa? Share kebaikan. Saya sangat takut sebenarnya agar jangan sampai hati saya berubah ya, yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak jadi ikhlas ya. Ya, Makcik Hasnah, saya syukur sangat Ustaz buat online tadabbur time PKP ni. Ya. Itulah. Mudah-mudahan perkongsian saya pada masa tadabbur mengisi ya masa ruang tuan-puan dan kasih sekalian. Ya. Introvert lawan extrovert. Ya, betul. Datin Jamaliah tahulah tu ya. Dia orang bagian mengajar ya. Saya ni secara asasnya saya dah kaji diri saya adalah introvert ya. Sebenarnya susah nak berhadapan dengan orang ya. Lebih suka jauh dari orang ya. Okey, Kak Siti Rohaya, betul Ustaz. Semoga lepas ni lebih banyak Ustaz boleh share dengan cara ni. Ya, insya-Allah ya. Doakan saya dapat kuat dan saya dapat menjaga hati saya, sebab saya memang orang yang sangat ambil berat pasal hati ya. Saya takut hati saya rosak. Ya, maka kalau saya rosak, saya akan tahan diri saya ya. Saya tak akan buat ya. Baik, tuan-puan Umi Fauziah Ramli ya. Ya. Terima kasih Umi ya. Sama-sama ya. Doakan saya Umi. Mudah-mudahan ya, dapat menjaga diri dan menjaga hati dan dalam masa yang sama masih terus memberi kebaikan. Di antaranya sebenarnya adalah Umi Fauzia ni suka mengajak saya untuk buat amalan-amalan perkara-perkara yang keluar ya, introvert ya. Semoga berjaya. Terima kasih ya. Ya. Insya-Allah ya. Baik. Umi mengajak saya program-program tapi saya tak banyak respon lagi sebab itulah Umi ya. Saya ni orang yang susah ni sebenarnya. Tapi sekali dah buat biasanya dia akan boleh lebih lanjut tapi apa pun juga doakan semoga kita sama-sama dapat melakukan kebaikan insya-Allah. Kak Rubiah, sabar Ustaz. Teruskan usaha murni insya-Allah Kak Rahimah sama-sama juga. Insya-Allah boleh. Kak Rahimah insya-Allah. Mudah-mudahan saya rasa setakat itu dulu perkongsian kita pada hari ini. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangan ya. Dan segala yang baik daripada Allah, salah silap daripada diri saya sendiri, kepada Allah saya mohon ampunannya. Pada kita semua saya mohonkan maafnya. Kak Hawa ya. Terima kasih Ustaz. Insya-Allah niat baik itu akan dimakbulkan insya-Allah ya. Okey, Kak Zaliha sama-sama ya. Insya-Allah. Ajar Bashah ya. Cara yang terbaik Ustaz, insya-Allah akan dilakukan dengan natif. Insya-Allah mudah-mudahan ya. Salam Syawal Kak Z dekat Bangsa. Kak Z baru masuk ke? Tak apalah Saya dah nak berakhir dah Kak Z. Mudah-mudahan kita jumpa lagi besok kita tak ada ya. Kita akan buat selang-seling. Ingat kita akan buat selang-seling. Yang mana hari ini Isnin ada, Selasa kita kosong, dan insya-Allah Rabu kita akan ulang lagi dan kemudian Khamis break kita dan Jumaat kita buat sepanjang PKP ni sebab nanti saya akan ada program lain nanti. Ya Kak Z, ada tetamu. Alhamdulillah, tak apa, layan tetamu dulu itu peluang besar untuk kita ikram mereka. Ikram tetamu merupakan amalan baik Okey, Kak Rofiah Hasan. Alhamdulillah banyak ilmu yang kami dapat di kuliah ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua dari Allah, saya hanya menyampaikan saja Baik. Tuan Haji Yaakob, jumpa lagi insya-Allah hari Rabu. Ya Tuan Haji, hari Rabu So kita break besok. Tuan bolehlah pergi mana-mana lebih awal buat aktiviti yang lain. Okey, baik itu saja. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim Okey Ustaz, good idea, selang-seling. Yes, insya-Allah So 3 kali seminggu, betul Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat raya. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum.